Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam Celebrity Podcast Haidar Hasanuddin. Yes, so minggu ni aku nak share dengan korang pasal rejection yang paling sakit aku pernah hadapi. Okay, benda ni memang berkait je sebenarnya. Sebab apa? Sebab aku rasalah dalam life aku, rejection yang paling perit aku hadapi adalah bila aku banyak kali lah aku try pergi casting sebenarnya, tapi tak pernah satu pun yang dapat. Dan actually pernah sekali tu, ni masa aku muda-muda lah, 20-an dulu, aku pernah dapat tawaran untuk satu projek ni, untuk berlakon lah. Kita dah shoot first episode, tapi nak jadikan cerita, last minute projek tu tak jadi. Projek tu kena cancel, tak tahu apa sebab. Bayangkan masa tu aku dah berangan kan, finally berjaya juga kan. Tapi Alhamdulillah lah, sebab apa, aku bersyukur benda tak jadi. Sebab aku rasa kalau jadi waktu tu mungkin ke laut dah aku kan. So ada sebab rupanya kenapa Tuhan dah jadi dah ni, dah shoot dah first episode, tapi ada sebab kenapa Tuhan susun macam tu kan. So rejection yang aku paling sakit adalah selepas tu aku pergi few lah, banyak lah juga sebenarnya casting, tapi tak pernah satu pun yang dapat. Walaupun aku tahu sebenarnya aku tak ready lagi masa tu. Sebenarnya kita tak ready, tapi kita nak juga. Tu yang dia kata, bila Tuhan kata dia takkan makbulkan doa orang tu bila tak sampai waktu dia. Sebab dia tahu kadang-kadang kita sendiri yang tak ready lagi sebenarnya, tapi kita rasa macam kita dah ready kan. Aku kenapa tak dapat lagi, aku boleh buat. Tapi sebenarnya dia maha mengetahui kan. So dia lagi tahu kau dah boleh hadap ke tak, kau dah boleh bawa ke tak benda tu. Sebab apa, bagi aku, yelah dalam hidup aku memang aku minat lakonan daripada kecil kan. So bila kita dah habis study semua, kita dah kerja and kita nak cuba benda tu, bila berulang kali tak dapat, perit lah sebenarnya kan. Dia dah sampai tahap give up dah sebenarnya. Dia dah sampai level memang aku tak boleh berlakon kot ni, aku rasa aku jadi cameraman ataupun behind the scene je lah kan. Even KL Motion Pictures punya casting pun aku pergi untuk cerita Kampung People 2 dan juga Air Tanggang. Bukan cerita yang dulu je, yang latest pun ada KL Motion punya casting pergi, tapi bukan rezeki kan. Tapi nak jadikan cerita rezeki pula dalam Kampung People 3. Itulah indahnya susun atur Tuhan kan, dia maha mengetahui kan. Tapi itulah antara rejection selain daripada di reject oleh awek tu. Yang tu cinta monyet. Pernah kena reject dekat LRT Setiawangsa, LRT KLCC. Tak adalah, yang tu tipu je. Dah beli bunga tau tu. Okay, lagi tipu. Tak adalah. Itu tak rasa reject sangat pun, sebab dia macam lebih kepada suka-suka. Tapi ni reject bila kita rasa kita dah berusaha kan, tapi tak dapat-dapat. Dia ada rasa macam frust sebenarnya. Tapi rupanya itulah dia nak bagi yang lagi baik selepas tu. Alhamdulillah. Okay, sepanjang aku pergi casting kan dia ada step-step dia kan. First dia minta kau buat reaction, happy, sedih, terkejut, marah. Lepas tu baru dia bagi skrip and kau kena lakonkan scene tu. Tapi sepanjang aku pergi casting, aku tak pernah dapat komen negatif. Tapi aku tahu semua tu komen-komen jaga hati lah. Sebab apa, kenapa aku cakap aku boleh tahu tu semua komen jaga hati? Sebab aku seorang je akan casting kejap. Kan dia macam okay, terima kasih. Tu awal-awal aku ingat ada harapan ni, tapi sebenarnya tak. Dia kalau dia cakap okay, terima kasih, cuba lagi tu maknanya memang jangan datang dah. Jangan datang dah dek, kau tak ada lakon. Ibarat dia macam tu lah. Sebab apa, kadang-kadang bila kau pergi casting, dia cakap kau terima kasih, tapi orang yang selepas kau atau sebelum kau tu masih lagi tengah casting, siap tukar-tukar scene lagi. Maknanya dia dapat dah tu kan. Tapi dalam dunia lakonan hari ni, jangan tersilap pula, sebab pelakon yang baik pun perlu di casting. Sebab apa, casting ni bukan nak tengok kau boleh berlakon ke tak je. Dia nak tengok kesesuaian watak, kau boleh bawa ke tak watak tu. Sebab sampai ke hari ni, pelakon-pelakon yang big name pun dia akan pergi casting. Sebab apa, director nak tengok sesuai ke tak dengan watak ni. Nak cakap dia tak boleh berlakon, dia dah banyak berlakon dah, tapi kita still nak casting sebab nak tahu untuk watak diorang tu, dia ni sesuai ataupun tidak. Gitulah. Dan hari ni pula perjalanan industri tu mungkin agak berbeza daripada dulu kan. Macam Yelah, hari ni kita hidup dengan zaman digital kan, zaman social media. So benda tu juga terpaksa dititik beratkan oleh stesen-stesen TV ataupun production house lah. Bila pelakon-pelakon diorang perlu ada certain amount of followers kan, baru boleh berlakon. Dan ada jugalah hari tu kita dengar-dengar ura-ura pasal stesen TV tetapkan macam tu. And then ada ramai juga pelakon yang tak setuju. Nak cakap pasal ni sensitif sikit kan, tapi ini pendapat akulah. Whatever it is, kita pun memang hidup zaman digital dah.
secara tak langsung kita kena ikut peredaran zaman. Zaman hari ni macam tu pula. Stesen kena setkan, kalau nak select guna pelakon ni, kita kena tengok jumlah followers dia dekat Instagram sekian-sekian kan. Itu kita ambil daripada site diorang lah sebagai TV station. Diorang nakkan rating dan sebagainya. Dan ada juga influencer yang ditawarkan untuk berlakon kerana pengikut di social media dia mungkin berjuta-juta kan. Bagi pendapat aku, itu rezeki masing-masing. Tapi macam aku sendiri, aku tak berapa kisah sangat. Sebab apa? Sebab aku tahu apa yang aku tengah buat sekarang dan apa yang aku usahakan ni, dan ini minat aku. Dan orang boleh nilai mungkin bukan daripada jumlah followers, tapi mungkin daripada hasil karya yang aku buat lah. Dan kepada korang kat luar yang tengah dengar ni lah kan, yang takut kepada rejection, aku rasa selagi korang minat terhadap sesuatu benda tu, selagi korang punya minat ke arah situ dan korang berprinsip, aku rasa tak perlu ada istilah takut dalam rejection. Sebab apa? Sebab benda ni dia macam magnet tau. Bila kau fokus ke arah tu, kau akan dapatnya lah kan. Sebab janji Tuhan tu pasti, cuma waktu dia je kita tak boleh nak tahu sama ada cepat ataupun lambat. So aku rasa tak perlu takut pada rejection. Sebab aku pernah kena reject kat LRT tadi kan, aku cerita. Tapi Alhamdulillah hari ni tapi betul, jangan takut pada rejection selagi korang minat pada benda tu lah. Tapi kalau korang rasa korang tak ada jiwa dalam lakonan ke ataupun dalam muzik ke, tiba-tiba korang nak jadi musician, aku rasa yang tu korang kena risau lah kalau kena reject. Dan kalau korang kena reject sekalipun, bagi akulah korang teruskan juga usaha tu, jangan stop lah. Sebab apa? Sebab ada orang dapat awal, ada orang dapat lambat. Kalau korang stop, kadang-kadang korang tak tahu depan tu je dah nak sampai, lagi sikit je tapi korang dah stop, dah tak dapat dah emas tu. So sebenarnya bagi aku, teruskan berusaha, teruskan doa. Aku percayalah benda ni cepat atau lambat je, selagi korang tak berhenti berusaha, korang akan dapat. So, jumpa kita dalam episod akan datang Celebrity Podcast Haidar Hasanuddin. Sebab apa ni aku nak share dengan korang pasal kecaman pertama yang aku dapat dalam industri ni. So, stay tune, Celebrity Podcast Haidar Hasanuddin.